我们今天要思想的题目就是坚强的完成或是完美的结束。 Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah menyelesaikan dengan kuat. 那么我们的经文是加拉太书第3章1到14节。 Dan ayat firman yang akan kita baca hari ini yaitu diambil dari Galatia pasal 3 ayat pertama hingga ke-14. 等下我们解释的时候才一边解释一边读那一段经文。 Nanti kita akan baca firman tersebut sambil kita renungkan bagian demi bagian. 亲爱的弟兄姐妹，年终往往是一个反思的时刻。 Saudara-saudari sekalian, akhir tahun pada umumnya merupakan momen kita untuk refleksi. 是一个评估一整年我们人生里程的一个好机会。 Sebuah kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 1 tahun. 并寻找这个灵感，以更坚强的来面对新的一年。 Dan juga mencari inspirasi untuk semakin kuat menghadapi tahun yang baru nanti. 托马斯·爱迪生是一个最著名的一个发明家之一。 Thomas Edison adalah salah satu penemu paling terkenal. 不仅是以其智慧和文明，也因着其坚韧而闻名。 Yang tidak hanya dikenal karena kepintarannya, tetapi juga karena ketangguhannya. 在他赏赐发明这个百次灯泡时，爱迪生经历了数千次的失败。 Pada waktu ia mencoba menciptakan bola lampu pijar, ia mengalami ribuan kali kegagalan. 很多人如果面对这样的情况，也许已经放弃了。 Banyak orang jika mengalami kegagalan sedemikian rupa, pastilah sudah menyerah. 可是爱迪生说：“我并没有失败10000次。” Tetapi Edison berkata, aku tidak gagal 10.000 kali. 我只是找到10000种行不通的方法。 Aku hanya menemukan 10.000 kali cara yang tidak berhasil. 最终，他坚持得到了回报。 Pada akhirnya, kegigihannya membuahkan hasil. 他成功的制造了改变世界的灯泡。 Dia berhasil menciptakan bola lampu pijar yang mengubahkan dunia. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 不要让失败阻止你。失败是成功之旅的一部分。 jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. 年终可能是从失败中学习，并为新的一年再次赏识，做好准备的一个时刻。 Akhir tahun mungkin adalah waktu bagi kita untuk belajar dari kegagalan dan mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi menyambut tahun yang baru. 加拉太书第3章1到14节的核心主题是关于律法和信心。 Tema inti dari Galatia pasal 3 ayat 1 hingga 14 adalah tentang hubungan antara hukum Taurat dan iman. 保罗写信给加拉太书的教会，劝告他们不要依赖遵守律法。所谓律法，就是特别是割礼和摩西律法的各种的规条来得救。 Paulus menuliskan surat kepada gereja di Galatia, khususnya untuk menasihati mereka supaya jangan mengandalkan hanya taat kepada hukum Taurat, terutama sunat dan juga aturan hukum Musa lainnya untuk mendapatkan keselamatan. 而是要通过信心来接受神的恩典和救赎。 Tetapi haruslah dengan melalui iman untuk mendapatkan kasih karunia dan keselamatan Tuhan. John Piper 在他律法和信心的上强调， John Piper dalam hukum Taurat dan iman menekankan, 律法的本质是好的，但不是得救的途径。 hukum Taurat pada hakikatnya adalah baik, tetapi bukanlah jalan untuk mendapatkan keselamatan. 信心使人得救，并且引导人走向善行，成就律法的道德要求。 Sebaliknya iman
membawakan keselamatan bagi manusia, bahkan memimpin mereka berjalan menuju perbuatan baik, serta memenuhi moral dari hukum Taurat. 因此，律法的角色在于引导人认识自己的罪性。 Karenanya, peran dari hukum Taurat adalah membimbing manusia untuk mengenal sifat dosa mereka. 指向基督，而信心只是使人称义的关键。 Dan mengarahkan manusia kepada Kristus dan membuat mereka dibenarkan dalam iman. Ini adalah kuncinya. 那么 Timothy Keller 对于这个律法和信心的观点是什么呢？ Dan apakah pandangan dari Timothy Keller mengenai hukum Taurat dan iman ini? 他说，律法的目的是让人认识罪恶。 Dia berkata bahwa tujuan dari hukum Taurat adalah untuk menyadarkan manusia mengenai dosa mereka. 而信心是得救的途径。 Dan iman adalah jalan menuju keselamatan. 所以我们看他的看法跟 John Piper 是很相似的。 Jadi pandangan dari Timothy Keller ini dengan John Piper sedikit mirip. 还有他继续说，因信称义之后，信徒要产生出对律法的顺服。 Dia juga berkata, setelah diselamatkan karena iman, maka orang percaya akan menghasilkan ketaatan kepada hukum Taurat. 但这种顺服是来自信心的这个果子， Tetapi ketaatan ini berasal dari buah iman, 而不是行为称义的律法主义。 bukan berasal dari legalisme kepatuhan terhadap hukum atau dibenarkan karena hukum Taurat. 真正的基督徒生活应是出于对神的爱和这个恩典的回应。 Kehidupan Kristen yang sejati seharusnya lah merupakan respon dari kasih dan anugerah daripada Tuhan. 活在福音赋予的自由中。 Hidup dalam kebebasan yang diberikan Injil. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 加拉太书第3章第1到14节中， di dalam Galatia pasal 3 ayat pertama hingga ke-14, 保罗主要是围绕因信称义的这一个核心的教义。 Paulus terutama berfokus pada doktrin inti tentang diselamatkan karena iman. 向加拉太人解释福音的真理， Yang menjelaskan kebenaran Injil kepada jemaat Galatia. 并驳斥他们试图靠律法称义的这个错误的观念。 Dan juga menyangkal kesalahpahaman mereka yang mencoba mengandalkan Taurat untuk dibenarkan. 所以这段经文我们可以分这个3点来这个解释。 Jadi dari perikop ini kita dapat memahaminya dalam 3 bagian atau 3 poin. 第一点就是保罗的指示和提醒，第1节到第5节。 Poin pertama yaitu dari ayat 1 hingga ke-5, yaitu teguran dan peringatan dari Paulus. 我们敬请这个小琪姐妹来读，用印尼文读这个第1节到第5节。 Kita akan bacakan ayat pertama hingga ke-5 dalam bahasa Indonesia. Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 为什么保罗称加拉太人为这个无知的人呢？ Mengapa Paulus menyebut jemaat Galatia sebagai orang bodoh? 因为他们本来是已经接受了福音，就是靠基督耶稣而得救了。 Karena mereka sebenarnya telah menerima Injil dan sudah diselamatkan karena percaya kepada Kristus. 先想通过这个遵守这个律法来使自己更加完全，得救更完全。 Tetapi masih ingin menyempurnakan diri dengan menaati hukum Taurat.
所以保罗提醒他们，圣灵的恩赐和神的救恩是因着他们的信心。 Jadi Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka diselamatkan karena iman mereka, 而不是他们的行为。 bukan karena perbuatan mereka. 保罗的责备是在于他们放弃了这个信心，转而依赖遵守律法。 Teguran Paulus adalah karena mereka telah meninggalkan iman mereka dan berbalik kepada mentaati hukum Taurat. 这与福音是互相抵触的。 Hal ini bertentangan dengan kebenaran Injil. 我们可以举一个例子， Kita dapat memberikan satu contoh, 就像一个人得到了免费的礼物一样， seperti halnya seseorang yang telah mendapatkan atau memperoleh hadiah secara cuma-cuma, 他就可以马上接受，带着感恩的心接受这个礼物。 dia dapat saja dengan hati yang penuh syukur menerima hadiah tersebut. 可是他没有用感恩的心来接受这个礼物， Tetapi dia tidak menerima hadiah itu dengan hati penuh syukur. 可是他认为他是要做一些工作，做一些这个行动来赚取这个礼物。 Dia berpikir bahwa dia harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan hadiah tersebut. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 如果有这样的人，不是很幼稚吗？ jika ada orang yang demikian, bukankah ia sangat kekanak-kanakan? 保罗在这里说，既然神已经借着信心把救恩赐给你们了， Paulus berkata, Tuhan sudah memberikan anugerah dan kasih karunia kepadamu karena iman. 那为什么你们还想用自己的行为去赚取这个救恩呢？ Mengapa engkau masih ingin mendapatkan keselamatan ini dengan perbuatanmu sendiri? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 现代宗教行为与新兴的看到有宗教与新兴的现代的宗教与新兴的一些混淆。 kita dapat melihat saat ini ada kekacauan antara perilaku beragama modern dengan keyakinan. 就是有一些人认为，只要常常参加宗教的活动、祷告，还有奉献或遵守某些这个宗教的这个礼仪， Yaitu ada sebagian orang yang beranggapan bahwa selama mereka sering mengikuti kegiatan keagamaan, memberikan persembahan, berdoa, atau mengikuti kebiasaan agama tertentu, 他就可以获取神的恩典。 mereka dapat memperoleh anugerah Tuhan. 这样的想法，类似这个加拉太人的这个错误的想法一样。 Pemikiran seperti ini sama halnya dengan pemikiran yang salah dari jemaat Galatia. 类似的，如果一个人认为只有做到每日读经、祷告，或是遵行仪式，才能够蒙神悦纳一样。 Hal yang sama seperti jika seseorang beranggapan bahwa hanya dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari atau mengikuti ritual tertentu baru dapat diperkenankan oleh Tuhan. 他这样做的话， Jika dia melakukan demikian, 就会陷入了律法主义的这个思维， maka dia akan jatuh ke dalam pemikiran legalistis 而忽视了信心与救恩的真正的关系。 dan mengabaikan hubungan sejati antara anugerah dan keselamatan. 亲爱的弟兄，亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 信徒是因信称义，不是靠遵守律法或这个行为称义的。 orang percaya dibenarkan karena iman, bukan karena mentaati hukum Taurat. 行为以实敬意等手段，并不能让我们更加属灵或被神这个接纳。 Perilaku, ritual, ataupun pantangan tidak menjadikan kita lebih rohani atau diperkenan oleh Tuhan. 真正的属灵成长是来自对基督的信心与圣灵的带领。 Pertumbuhan rohani yang sejati adalah berdasarkan iman kita kepada Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus. 我们来看第二点， Poin yang kedua, 就是以亚伯拉罕为信心的榜样。 yaitu dengan teladan dari Abraham. 我们看第6到第9节， Kita lihat ayat ke-6 hingga ke-9. 我们敬请小琪姐妹读， Kita akan 用印尼文 bacakan 来读这一段 dalam 经文。 bahasa Indonesia.
Ayat ke-6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. 这里我们看到亚伯拉罕成为了所有信徒的榜样。 Jadi kita di sini melihat bahwa Abraham telah menjadi teladan iman bagi orang-orang percaya. 任何信靠神的人都可以成为亚伯拉罕这个属灵的子孙。 Semua orang yang percaya kepada Tuhan dapat menjadi keturunan rohani Abraham. 并同享神的祝福、神的恩典。 Dan memperoleh berkat yang sama yang juga diberikan kepada Abraham. 保罗在这里强调亚伯拉罕的例子，说明信心而非律法是称义的关键。 Paulus di sini menekankan bahwa dibenarkan karena iman bukan karena hukum Taurat. 亚伯拉罕的应许不仅仅是给他的肉身的子孙。 Janji-janji Abraham bukan hanya diberikan kepada keturunannya secara fisik, 也是包括所有凭信心跟随神的人。 juga diberikan kepada orang yang mengikuti Tuhan dengan iman. 保罗指出，信徒成为亚伯拉罕属灵的子孙，不论其这个民族文化背景， Paulus menunjukkan bahwa setiap orang yang menjadi keturunan rohani Abraham itu terlepas dari kebangsaan ataupun latar belakang budaya mereka. 因信称义的这个应许是普世性的， Janji dibenarkan karena iman itu bersifat universal. 所有因信接受神的人都将承受与亚伯拉罕同样的这个祝福。 Setiap orang yang menerima atau percaya kepada Tuhan melalui imannya juga akan menikmati janji ataupun berkat yang sama yang diberikan kepada Abraham. 就好像一个被领养的孩子一样， Seperti halnya seorang anak yang diadopsi, 他如果按照律法被领养的话， jika dia diadopsi secara hukum, 所以他在这个家庭，他的这个地位，他的这个权利是一样的。 maka posisinya dan haknya di dalam keluarga itu adalah sama. 虽然他不是因着血缘获得了这个身份， Meskipun dia mendapatkan identitasnya bukan dari hubungan darah, 可是他已经真是被领养了。当有一天分财产的时候，他得到的财产跟其他的孩子是一样的。 tetapi karena dia sudah diadopsi secara hukum, maka pada saat pembagian warisan dia akan mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung lainnya. 每个信耶稣基督的人也因信进入了神的家，成为神的子民。 Setiap orang yang percaya juga masuk ke dalam keluarga Allah melalui iman dan menjadi umat Allah. 那么领受神，他要领受神一切的这个福分。 Dan dia akan menerima setiap berkat dari Tuhan. 我们看第三点， Kita lihat poin ketiga, 律法的咒诅与基督的救赎， kutukan dari hukum Taurat dan penebusan Kristus. 第10到14节。 Dalam ayat ke-10 hingga ke-14. 我们敬请用印尼文来读这一段的经文。 Kita akan baca kembali dalam bahasa Indonesia. Ayat ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. 保罗接着解释， Paulus selanjutnya menjelaskan,
如果人想靠着律法称义，就要完全遵守律法的每一个条款。 Jika orang percaya ingin dibenarkan karena hukum Taurat, maka ia harus mematuhi atau melakukan setiap pasal dari hukum Taurat. 否则就会受到律法的咒诅。 Jika tidak, maka ia akan berada di bawah kutukan hukum Taurat. 如果他没有完全遵守这个律法的每一个条款，他就受到咒诅。 Jika dia tidak mematuhi setiap pasal dari hukum Taurat, maka ia akan berada di bawah kutuk hukum Taurat. 律法并不能使人称义，反而让人意识到自己的罪，意识到我们实在是在神的面前是不足的。 Hukum Taurat tidak dapat membuat manusia dibenarkan, tetapi menyadarkan manusia akan dosa-dosa mereka dan kekurangannya. 基督通过死在十字架上替我们承担了律法的咒诅。 Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menggantikan kita menerima kutuk hukum Taurat. 使我们因信称义。 Sehingga kita dibenarkan karena iman. 这样一来，我们可以因信而得到圣灵的允许。 Dengan demikian kita dapat dibenarkan karena iman dan menerima janji dari Roh Kudus. 就像一个人他触犯了交通的规则一样， Seperti halnya seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, 那么他要付罚款， dan ia harus membayar denda karenanya. 可是他没有钱付罚款。 Tetapi ia tidak mempunyai uang untuk membayar denda tersebut. 如果他没有办法还，他就要受惩罚。 Jika ia tidak membayar denda, maka ia akan dihukum. 他的朋友就好心帮忙他，替他付了这个罚款。 Maka temannya berbaik hati membayarkan denda tersebut bagi dia. 这样他就可以自由了。 Sehingga demikian dia dapat bebas. 耶稣基督代替了我们受了律法的咒诅， Yesus Kristus menanggung kutuk di bawah hukum Taurat menggantikan kita. 使我们因信称义，从律法的束缚中可以解脱出来。 Sehingga kita dapat dibenarkan karena iman dan dibebaskan dari belenggu hukum Taurat. 比如有一些人可能觉得做善事或是严格的遵守宗教礼仪可以让他得救。 Ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa dengan melakukan perbuatan baik atau mematuhi ritual agama tertentu dapat membuatnya diselamatkan. 常常有好多的人不肯受洗，不肯真正的受洗归入神的名下。 Ada orang-orang yang tidak mau dibaptis dalam nama Kristus 他有一个想法， karena ada satu pemikiran demikian, 我不够好， saya tidak cukup baik, 我还是常常犯罪， saya masih sering melakukan dosa, 我常常没有行善。 saya jarang melakukan perbuatan baik. 我等到有一天我已经做善事做到一个程度之后， Tunggu sampai saya melakukan perbuatan baik hingga tahap tertentu 在人的眼中我已经算是好人， dan sudah menjadi orang baik di mata orang-orang, 我那个时候才决定受洗归入神的名下。 maka saat itulah saya akan bersedia dibaptis di dalam nama Kristus. 这样的观念是错误的， Pemikiran demikian adalah salah. 就是说他想用他的好行为可以成为他的本钱，可以领受这个救恩。 Karena dia mengandalkan perbuatan baiknya sebagai modal dia untuk mendapatkan keselamatan. 所以保罗在这里提醒我们， Jadi di sini Paulus mengingatkan kita, 虽然善行和礼仪有其重要性，但他们不能带来救恩。 Paulus mengingatkan kita meskipun perbuatan baik dan ritual itu penting, tetapi tidak dapat membawa keselamatan bagi kita. 救恩是因为对耶稣基督的信而得来的。 Keselamatan diperoleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. 而不是因为我们做了多少的好事，或遵守了多少的这个规矩。 Bukan karena seberapa banyak kita telah melakukan perbuatan baik atau seberapa banyak kita telah mematuhi aturan. 这种信心让人从内心发生了这个改变。
Hal demikian mengubah orang dari dalam hati, 从而让善行和良好的行为自然的流露， sehingga perbuatan baik dan perilaku baik akan mengalir keluar dengan sendirinya. 而不是出于必须或是赚取救恩的这个压力。 Jadi bukan keluar karena tekanan untuk harus atau karena tekanan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, 在年终总结和迎接新的一年时， saat kita merangkum akhir tahun dan menyongsong tahun yang baru, 我们可以实践立法和信心的这个平衡。 kita dapat mempraktekkan keseimbangan antara hukum Taurat dan iman. 从反思与展望未来的经历信仰上，可以成长。 Sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. 以下有一些实际的方法。 Ada beberapa cara praktis yang dapat dilakukan. 第一就是反思和感恩，认识恩典而非指数行为。 Yang pertama yaitu refleksi dan bersyukur, yaitu kita harus kenali anugerah, bukan hanya sekadar menghitung perbuatan kita. 年终时花时间回顾自己的一整年， Penghujung tahun adalah waktunya kita mereview kembali satu tahun ini. 看到神的恩典和神的带领，而不是单纯审视自己的成就和行为。 Dan melihat anugerah dan pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini bukan hanya sekedar melihat pencapaian kita. 这可以通过列出每一项的祝福或在神的这个生命中显现的这个时刻。 Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar setiap berkat atau momen yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. 提醒自己，所有的这个收获和成长都是来自神的恩典。 Dan ingatkan diri kita juga bahwa semua hal yang kita peroleh serta pertumbuhan kita itu karena anugerah Tuhan. 而不是依靠自己的努力、自己的这个方法。 Bukan karena usaha dan kerja keras kita sendiri. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们可以问自己， kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, 在那些事情上，我依靠了神的恩典吗？ dalam hal apa saja kita sudah bersandar atau mengandalkan kasih karunia Tuhan. 在哪一些领域中，或我曾依赖自己的行为？ Dalam bidang apa sajakah, dalam hal-hal apa sajakah saya telah mengandalkan diri sendiri. 这种反思帮助我们重新定睛于信心和恩典。 Refleksi seperti ini membuat kita fokus kembali pada iman dan juga anugerah. 而不是陷入自我成就的想法。 Bukannya terjebak dalam gagasan pencapaian diri kita sendiri. 第二点就是监视行为动机，立法约束还是爱心的启动。 Yang kedua yaitu periksa motivasi perilaku kita, apakah diikat oleh hukum atau didorong oleh kasih. 在过去的这个行为中，有多少是出于遵守规定而行动的？ Dalam perbuatan-perbuatan kita sebelumnya, ada berapa banyak yang kita lakukan karena mentaati aturan? 有多少是因爱和信心而发的？ Ada berapa banyak yang kita lakukan karena didorong oleh kasih dan iman kita? 我们想想具体的这个例子， Mari kita pikirkan beberapa contoh konkret, 比如帮助他人、参加教会的活动、对弱势群体的关怀等。 misalnya membantu orang lain, mengikuti aktivitas gereja, membantu orang-orang yang lemah, dan lain-lain. 是因着觉得应该是这样做， Apakah kita lakukan karena memang seharusnya kita lakukan? 还是因着你确定关心他们，以基督的爱心为动机？ Atau engkau lakukan karena didorong oleh kasih Kristus? 第三点， Yang ketiga, 在每一个决定中聆听圣灵的声音， dalam setiap keputusan yang kita ambil, dengarkan suara Roh Kudus. 在做出大大小小的决定之前， Sebelum kita membuat keputusan baik besar ataupun kecil, 请花时间祈祷并求问上帝。
Mari kita luangkan waktu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. 询问这个决定是否令上帝喜悦，或是只是个人的愿望。 Kita bertanya kepada Tuhan, apakah keputusan yang kita ambil ini adalah kehendak Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, atau karena keinginan kita sendiri. 这样我们就会习惯聆听圣灵的声音，而不是跟随自己的欲望。 Dengan demikian kita akan terbiasa mendengarkan suara Roh Kudus, bukan hanya mendengarkan keinginan kita sendiri. 第4点， Yang keempat, 建立新年的信仰目标，关注属灵成长。 yaitu targetkan iman di tahun yang baru dan fokus pada pertumbuhan rohani. 新的一年可以设定一些具体的属灵的目标， Kita dapat tetapkan beberapa tujuan rohani secara spesifik di tahun yang baru. 比如每日这个灵修啊、祷告习惯啊、读经计划等。 Misalnya renungan harian, kebiasaan berdoa, rencana membaca Alkitab, dan lain-lain. 作为在信心上成长的工具， Kita jadikan sebagai alat untuk pertumbuhan iman kita. 这些目标并不是为了赚取神的恩典， Tujuan-tujuan ini bukanlah untuk memperoleh berkat anugerah Tuhan, 而是为了更好的与神同行， tetapi untuk berjalan lebih baik lagi bersama Tuhan. 让我们的生活更多的被神的心意所引导。 Dan hidup kita dipimpin oleh kehendak Tuhan dengan lebih baik. 每月或是每季度回顾你的目标进展， Dan kita tinjau kembali tujuan kita setiap bulan atau setiap triwulan. 看看有哪一些需要调整加强的地方。 Kita lihat tujuan mana yang perlu kita sesuaikan atau kita tingkatkan kembali. 神的恩典会在你的软弱中显得完全。 Maka anugerah Tuhan akan sempurna di dalam kelemahanmu. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 记住这个属灵成长是神的工作，而不是靠人来完成的。 ingatlah bahwa pertumbuhan rohani adalah pekerjaan Tuhan, bukan karena usaha manusia sendiri. 你只需要愿意顺服和努力，剩下的就由圣灵来成就。 Engkau hanya perlu bersedia untuk patuh dan berusaha, maka Roh Kudus akan melakukan sisanya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们知道 Nelson Mandela 因反对这个种族的隔离被囚禁27年，在这个监狱当中。 kita tahu bahwa Nelson Mandela karena menentang sistem apartheid, maka dia dipenjara selama 27 tahun. 但他始终保持这个学习的精神，就是阅读立法书籍。 Tetapi dia tetap menjaga semangat belajarnya, yaitu dengan membaca buku-buku hukum. 还有他每一年，他27年在监狱当中，每一年他都是在那边反思。 Dan selama 27 tahun masa penjaranya, setiap tahun dia akan melakukan refleksi. 他反思什么事呢？ Apa saja hal yang dia refleksikan? 就是这个宽恕、坚韧和勇气等价值。 Yaitu nilai-nilai pengampunan, kegigihan, serta keberanian. 所以，当这个曼德拉出狱之后，不仅是带领这个南非这个结束了种族隔离的制度， Maka pada waktu Nelson Mandela dibebaskan, dia memimpin Afrika Selatan untuk mengakhiri sistem apartheid. 还以包容和谅解赢得了全世界的尊重。 Dan memperoleh rasa hormat dari dunia karena toleransi dan pengertiannya. 他在1994年被选为南非第一位黑人总统。 Pada tahun 1994, dia terpilih sebagai presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan. 他的故事说明，无论环境多么的恶劣， Kisah Nelson Mandela menjelaskan, membuktikan bahwa seburuk apapun keadaan kita, 持续学习和保持信念都可以带来非凡的改变。 semangat untuk terus belajar dan juga menjaga iman keyakinan dapat membawa perubahan yang luar biasa. 以下有2个反思问题，可以帮助我们有意义的结束今年，并以新的这个
新的热情开始新的一年。 Ada 2 pertanyaan refleksi yang dapat membantu kita untuk mengakhiri tahun ini dengan penuh makna dan menyongsong tahun baru dengan semangat yang baru. 首先，反思你在大大小小的事情上感受到上帝存在的时刻。 Yang pertama yaitu refleksikan momen-momen penyertaan Tuhan di dalam hidupmu dalam hal besar ataupun kecil. 并思考如何加深你与他的关系。 Dan juga pikirkan bagaimana cara memperdalam hubunganmu dengan Tuhan. 第二， Yang kedua, 在新的一年，我想改变或是改进哪一些事情呢？ di tahun baru hal-hal apa saja yang mau saya ubah atau tingkatkan. 让我的生活更贴切的体现神的旨意和良善。 Sehingga kehidupanku dapat lebih mencerminkan kehendak dan juga kebaikan Tuhan. 希望这2个反思问题能带来启发和热情。 Semoga kedua pertanyaan refleksi ini dapat membawa semangat dan juga semangat yang baru. 以充满喜乐和信心的心来面对新的一年。 Dengan hati yang penuh sukacita dan iman, kita songsong tahun yang baru. 愿神赐福他的话语， Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, 也赐福在座的弟兄姐妹。 juga memberkati setiap jemaat yang hadir. 当我们离开旧的一年，进入新的一年， Saat kita meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, 靠着神的恩典，靠着神的帮助，我们明年会更好。 dengan bersandar pada kasih dan penyertaan serta anugerah Tuhan, maka kita akan melalui tahun yang baru, tahun depan dengan lebih baik lagi. 让我们低头，我们进入祷告。 Mari kita masuk dalam doa.